dilalah, yakni dalil dilalah itu sendiri adalah ru'ya salihah, mimpi yang baik. أي تدل على صلاح الإنسان المسلم واستقامته وسلامة عاقبته. Yang dilihat daripada seorang yang muslim yang baik dan juga yang layak. ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان. Dalilnya adalah daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila mana berlaku satu zaman. سمعتم قول النبي إذا اقترب الزمان أي إذا ظهرت على الناس الساعة. Adakah kamu pernah mendengar tentang hadis Nabi tadi kalau waktu sudah mulai semakin dekat perjalanannya, yakni menunjukkan dekatnya hampirnya hari kiamat. إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب. Bila mana waktu ini laju cepat, maka mimpi seorang muslim atau seorang mukmin itu tidak palsu atau tidak dusta, yang perkara mimpi yang benar. وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. Orang yang paling benar di dalam melihat mimpinya itu adalah mimpi yang benar, adalah orang yang paling benar dalam percakapannya. ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة. Mimpi seorang mukmin itu adalah pecahan daripada 45 pecahan daripada wahyu. ورؤيا ثلاثة. Dan mimpi itu terbagi menjadi 3. الرؤيا الصالحة بشرى من الله. Mimpi yang baik itu adalah berita gembira dari Allah. ورؤيا تحزين من الشيطان. Mimpi yang membawa kesedihan datangnya daripada syaitan. ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. Dan mimpi ataupun penglihatan yang dia bercakap dengan dirinya sendiri. وفائدة الرؤيا أنها تثبت قلب المؤمن عند اشتداد الفتن. Faedah daripada mimpi itu adalah memberikan semangat kepada orang yang bermimpi itu bila mana berlaku fitnah, dia adalah semakin tegar dan tabah. فقد يرجو المرء الرؤيا أو ترى له وهي رؤيا صالحة فيدل على سلامة حاله ولو شتمه الناس. Bila mana terjadi mimpi yang baik, baik orang itu bermimpi atau orang lain yang bermimpi tentang dirinya daripada mimpi yang baik, menunjukkan orang itu berada dalam keadaan dan posisi yang baik walaupun orang lain memaki kepada dia. ولهذا نسأل الله تعالى أن يجعل لنا ولكم إن شاء الله المراء الصادقة ويحقق لنا ولكم مطالب العلم والعمل في الدنيا وفي الآخرة ويفتح علينا وعليكم فتوح العارفين يفقهنا في الدين يعلمنا التأويل يسلكنا خير سبيل يدخلنا مع خير الدين. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pertanda-pertanda penglihatan mimpi yang baik dan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhir dengan doa seperti tadi. إذا يحبوا أن يسألون شيئا يتفضلوا بما بقي من الوقت إن كان هناك وقت. Nah, kalau ada yang bertanya silakan sebelum datang waktu asar. تفضل. لا هذه المسألة ممكن أن تقرأها في كتاب دوائر الإعادة أو في دوائر مستشفى المطلقات. فهناك عدة مراحل: مرحلة الرسالة، مرحلة الخلافة الراشدة، ثم مرحلة الملك العضوض الأول، ثم العضوض الثاني، ثم مرحلة الدويلات والتمزق وزوال الخلافة، ثم مرحلة الدولة العثمانية التي أعادت قرار الخلافة والإسلام، ثم المرحلة الغثائية التي نحن الآن فيها ونحن في آخرها. Tadi soalannya disampaikan kalau khilafah itu 30 tahun, kemudian setelah itu pemerintahan yang berselisih dan saling berperang satu dengan yang lain setelah 30 tahun itu, sekarang kita ini hidup di zaman yang mana satu? Adakah masih termasuk daripada sistem pemerintahan yang saling berselisih dan saling bunuh satu dengan yang lain? Habib mengatakan perinciannya itu ada dalam tulisan yang ditulis oleh Habib sendiri dalam satu kitabnya yang terperinci daripada marhalah pertama, marhalah nubuwah, kemudian khilafah rasyidah, kemudian
munkar adudan. Kemudian setelah itu akan terpecah umat Islam, kemudian kembali kepada satu keadaan yang lebih baik di zaman Khilafah Utsmaniyah. Dan setelah itu adalah zaman yang kita ada sekarang ini adalah zaman namanya Ghusan. Dan Ghusan macam buih tadi yang tak ada kekuatan. Yang ini adalah kita berada pada peringkat yang terakhir sebelum yang diberitakan oleh Rasulullah daripada pemerintahan yang adil yang akan muncul di akhir. Jadi boleh merujuk kepada kitab itu. Soal selanjutnya, فيما يخص تفسير سنة النبي صلى الله عليه وسلم هل نلخص من ذلك أنها تتعلق بالأركان الثلاثة الثوابت هي ما يخص السنة القولية والفعلية والتقريرية، أما ما يخص الركن الرابع فهو سنة الدلالة أو سنة المواقف وسنة الدلالة. سنة المواقف هي ما يتعلق بالمرحلة الراشدة أن هي مستمرة إلى أن تكون الساعة السنة. وسنة الدلالة ما الفرق بينهما في أن يكون المسلم يتخذ أمنا من الفتنة، هل هو سنة الدلالة أم سنة الموقف؟ يتداخلون مع بعض ثم يتداخل السنة القولية والفعلية والتقريرية بالاستدلال. تفضل. السؤال: ما هو موقف السيدة عائشة بعد أن تبين لها أيضا أخطاء الخروج مع معاوية؟ هل ورد نص منها يفيد لأن هذه المسألة بديهية وترجع أيضا كذلك إلى دراسة فقه التحولات. إخواننا الذين وقعوا في عائشة وقعوا في خطر عظيم للأسف، ونحن نأسف أن يكون المسلمين يقعوا في ذلك. Daripada soalan yang disampaikan tadi adalah bercerita berkenaan dengan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah yang terlibat dalam peperangan juga pada ketika itu. Habib menjawab bahwasanya amat disesali bila mana ada orang Islam yang boleh untuk berani mencerca ataupun menghina ataupun merendahkan ibu kita Sayyidah Aisyah. لأنهم بنوا علمهم وفتواهم على الحوادث وليس على النصوص. لأنهم بنوا علمهم وكلامهم على الحوادث التي جرت مثل الخروج عن الإمام علي ولم يبنوها على النصوص الشرعية التي قالها رسول الله. Sikap mereka merendahkan dan menghina kepada Siti Aisyah adalah dasarnya mereka hanya melihat kepada kejadian itu sendiri, tapi tidak melihat kepada nas-nas yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebelum kejadian itu terjadi. فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في منزله وبينه وبين النساء حجاب أو حاجز وكان عنده الإمام علي وغيره. Satu hari baginda Rasulullah SAW berada di satu tempat atau di rumahnya, yang di situ berada Sayyidina Ali dan juga ada kaum wanita yang ada hijab ataupun penutup penghalang antara Rasulullah dengan mereka ketika itu. فسمع النبي صوت عائشة قد ارتفع من قلب الحجاب. Maka baginda Rasulullah ketika itu mendengar suara Siti Aisyah terangkat kuat di sebalik tabir ataupun tirai. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للإمام علي سيكون بينك وبينها أمر. Maka Nabi bersabda mengatakan kepada Sayyidina Ali bahwasanya akan terjadi satu kejadian antara kamu dengan dia satu hari nanti. وهذه قراءة استباقية للحوادث قبل حصولها. Ini dinamakan qiraah istibaqiyah, yakni satu berita bacaan yang sudah disebutkan sementara kejadiannya belum terjadi. قال يا رسول الله إذا أنا أشقى القوم. Maka Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, yani kalau saya berselisih dengan Siti Aisyah, kalau begitu saya termasuk orang yang buruk, orang yang celaka. كيف أنازع زوجة رسول الله؟ Bagaimana saya akan melawan kepada istri Rasulullah? فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سيقول فإذا قدرت عليها فرددها إلى مكمنها أو مأمنها. Maka Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali, itu perkara memang akan terjadi satu hari nanti, dan kalau memang terjadi kepada kamu, hendaklah kamu menjaga, memelihara dan mengembalikannya di tempat yang selamat, di tempat di tempat di mana dia duduk, yang tempat yang selamat. وهذا ما فعله الإمام علي في معركة الجمل عندما سقط
عائشة أمر بحمله مكرما معززا إلى الكوفة ثم بعث بها إلى المدينة دون أن يضرها ويمس أحد التزاما بما قاله الرسول في النص. Itu yang diambil oleh Sayyidina Ali ketika peperangan terjadi antara Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah. Kemudian Al-Haudah itu rumah kecil yang diletakkan di atas onta, biasanya perempuan akan duduk di situ. Onta Siti Aisyah dengan rumah kecil di atas onta yang Siti Aisyah ada di situ jatuh. Maka ketika jatuh, Sayyidina Ali memerintahkan kepada untuk mengangkat kembali Haudah itu dalam keadaan terhormat, terpelihara dan dijaga serta dihormati sampai pergi ke Kufah dengan dalam keadaan dijaga kehormatannya oleh Sayyidina Ali dan dihantarkan balik ke negerinya dalam keadaan terhormat juga. ثم اعتذرت عائشة لسيدنا علي واعتذر سيدنا علي لها وذهبت المشكلة وبقيت في المدينة تدرس العلم. Setelah itu Siti Aisyah memohon maaf kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Ali juga memohon maaf kepada Siti Aisyah, maka masalah itu selesai di situ, tidak ada berterusan permusuhan itu, dan Siti Aisyah kekal berada di kota Madinah mengajarkan ilmu. أما الذي وكل المتأخرين أن يشتموا عائشة أو يخالف الإمام علي بما بلغ إليه مع زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التزامه بالنص. Lalu kalau itu yang terjadi kepada mereka, apa hak daripada generasi sekarang ini untuk menghukum kepada Siti Aisyah dengan mencela ataupun memaki dan juga ataupun dengan dakwah membela kepada Sayyidina Ali? Apa hak mereka untuk bercakap tentang masalah itu sementara masalah itu antara mereka sudah selesai dan tak ada apa-apa yang menyalahi kehormatan satu dengan lain. وأما خروج عائشة فقد جاء أيضا في النص. Adapun tentang berita keluarnya Siti Aisyah untuk keluar berperang melawan kepada Sayyidina Ali pun juga Nabi sudah memberitahukan. حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا النساء ويحكمن أن يكن تمدحها كلاب الهوى. Satu hari Nabi ketika berbicara kepada kaum wanita, di antara mereka ada istri baginda Rasulullah, kemudian baginda bersabda, sungguh perkara sungguh malang yang akan terjadi satu hari nanti, salah seorang daripada kamu akan keluar sampai kepada suatu tempat yang mana di tempat itu ada anjing yang akan menggonggong yang di kawasan namanya Hawa. والحوض ماء على طريق الكوفة. Hawab itu nama daerah yang nama daerah di satu tempat menuju ke Kufah. فنسيت عائشة هذا الخبر حتى خرجت في غزوة الجمل أو في معركة الجمل فبلغت بالليل إلى مكان معين. Maka Siti Aisyah lupa akan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, sehingga ketika keluar dalam peperangan Jamal dan menuju dalam perjalanan itu dan singgah di satu tempat di waktu malam, singgah di satu tempat. فلمحتها كلاب في تلك الليلة. Maka pada malam itu beliau mendengar suara anjing menggonggong di tempat di mana beliau berehat. فسألت الحرس الذين حول البعير أي مكان هذا فقالوا هذا ماء الحوض. Maka Siti Aisyah bertanya kepada yang menjaga di sekelilingnya, ini apa nama kawasan ini? Lalu dijawab oleh mereka, ini adalah satu kawasan air yang namanya air Hawa. فبكت سيدتنا عائشة وقالت ردوني ردوني ردوني. اللهم صل على محمد. الله. Maka Siti Aisyah menangis ketika itu dan mengatakan, kembalikan saya ke kota Madinah. فلما علم قادة الجيش الذين يسيرونه وعرفوا أن الأمر فيه خطورة على رجوعهم جاءوا ب40 من حملة القرآن يحلفون أن هذا ليس ماء الحوض. Ketika yang di sekeliling Siti Aisyah menyadari bahwasanya perkara ini akan menjejaskan matlamat mereka keluar daripada kota Madinah, maka mereka memanggil 40 orang daripada mereka yang hafal Al-Quran untuk bersumpah memberitahukan kepada Siti Aisyah kalau kawasan ini adalah bukan kawasan Hawa, untuk menipu dan memasukkan berita. وحلفوا كذبا زورا بهتانا أن هذا ليس ماء الحوض فذهبت معه. Maka mereka semuanya bersumpah di hadapan Siti Aisyah, mereka orang-orang yang menghafal Al-Quran, bersumpah mengatakan kalau ini bukan
Akan tetapi dasar keluarnya Siti Aisyah dari kota Madinah untuk berperang sudah diberitahukan oleh Rasulullah. ونص النبي أنها سترجع وبعد ذلك يصلح ما بينها وبين الإمام علي. Dan Nabi juga sudah memberitahukan kalau bahwasanya Siti Aisyah setelah keluar itu pun juga akan kembali dalam keadaan selamat dan juga akan berlaku perdamaian antara Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali. إذن ففي النصوص انتهت المشكلة. ما الذي أبقاها؟ Dari segi tekstual berita yang disampaikan oleh Rasulullah selesai masalah semua antara mereka berdua. Kenapa mesti dibangkitkan balik? وهذا مثله مثل تهمتها والعياذ بالله بالفاحشة. Ini juga sama dengan satu sikap yang pernah dilemparkan kepada beliau Siti Aisyah kalau beliau melakukan perbuatan zina. فقد جاء القرآن بموقف وبرأها. Datang Al-Quranul Karim yang mensucikan tuhmahan terhadap Siti Aisyah. وعاشت مع رسول الله حتى مات. Dan hidup bersama Rasulullah sampai Nabi meninggal. هل كان النبي غافلا حتى يترك امرأة ثبت عليها شيء في بيته؟ Adakah Nabi akan membiarkan istrinya melakukan perbuatan yang tidak baik untuk kekal bersama dengan Rasulullah sampai Nabi meninggal dunia? وما الذي يدفع هؤلاء أن يشتمون أم المؤمنين؟ Lalu apa yang memberanikan mereka untuk mencaci kepada umum ini? هناك خلل في الاعتقاد وهناك خلل في العلم. Di situ berlaku kecelaruan di dalam keyakinan dan juga berlaku kecederuan di dalam memahami atau menerima ilmu. وهذا أحد أركان العلم بعلامات الساعة. Ini adalah bahagian daripada perkara penting daripada ilmu tentang tanda-tanda hari kiamat. وقت الأذان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم احفظ ألسنتنا وقلوبنا وعقولنا من أن نقع في أصحاب رسول الله أو في أمهات المؤمنين أو في أي مسلم. اللهم باعد بيننا وبين السخرية ولا تجعلنا ممن يقعون في السخرية بالأمة أولها وآخرها. واحفظنا من اللعن واحفظنا من الشر واحفظنا من الأذى واحفظنا من البلاء واحفظ قلوبنا وألسنتنا واشغلنا بذكرك وذكرك والصلاة على نبيك وحسن عبادتك. بارك اللهم لنا في هذه المجالس وبارك في الشباب الحاضرين فيها وبارك في كل من شارك من الرجال والنساء واجعل البركة شاملة لنا ولهم في كل حال. وعرفنا من العلم من يثبتنا على الحق ويجعلنا من أهله. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها بطن. اكرمنا بالعفو والعافية في الدنيا والآخرة. بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي. Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وفقنا لنا وامرأة لنا في ديننا مع أهل الكفر والدعوة رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزقنا حلالا وأخذنا أتقياء علماء نحظى بالخير ونتبع كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشرور وأعذنا بالرضا منك
kembali selepas maghrib nanti insyaAllah. Dan selepas salat asar